Itu maknanya mereka datang untuk menilai dan mendengar. Memang sebagai penceramah tak seronok lah. Dalam hati kata, ya Allah, aku dah cerita semua ni. Kalau tempat lain ni memang dah bergolek-golek, suka tepuk semua. Tapi dekat situ, punchline, sebut punchline macam mana pun, yang gelak orang yang tengok Facebook. Kat depan tu dia tengok saja kan. Kemahiran sebegini adalah cukup penting untuk mereka yang menguruskan pilihan raya. Bala yang paling besar bagi mana-mana parti ialah mengerah anggota parti seperti saudara-saudari dan rakan-rakan bila saudara-saudari balik ke cabang-cabang. Kemudian menghabiskan masa, mengeluarkan wang sendiri, naik semangat dan yakin menang, kemudian ditolak dalam pilihan raya. Itu bala yang paling besar yang dilalui oleh mana-mana parti ataupun orang yang pernah terlibat dalam gerak kerja politik. Pandangan saya lebih rela kalah asalkan tahu lebih awal saya akan kalah. Kalau nak menang, biar saya tahu lebih awal saya nak menang. Saya boleh rasakan. Kerana itu menyediakan kita secara psikologi untuk memahami apa sebenarnya pandangan rakyat. Sebab orang politik ni, parti politik masuk pilihan raya, macam nak tackle girlfriend lah. Kalau nak reject lah awal-awal. Kan senang, tak adalah aku nak bawa sana sini, beli hadiah, cakap good night tiap-tiap malam, tak ada lah macam tu. Yang paling teruk kalau nak tackle orang, separuh mati, happy semua, kita shock sendiri, ingat ke dia minat kat kita? Lama-lama dia block kat WhatsApp. Tak pernah berlaku kat saya lah kan. Jadi dalam pilihan raya begitu juga. Dan di peringkat JPRP dan di peringkat pusat, kelebihan itu telah pun ada kepada kita. Saya rasa tidak ada parti yang mempunyai kekuatan strategi data dan penguasaan analitik yang kita ada ini sebaik yang keadilan ada nak masuk dalam pilihan raya. Kita jauh berada di depan. Cuma keupayaan itu sekarang perlu diperturunkan pula ke peringkat lapangan, iaitu peringkat kempen-kempen di kerusi-kerusi parlimen dan kerusi-kerusi DUN. Dia tidak cukup kalau saya sahaja dan kawan-kawan dalam JPRP dan pimpinan pusat sahaja yang mampu menguasai data sehingga boleh meneka dan menelah mood dan juga sentimen rakyat. Perkara itu mesti diperturunkan sampai ke bawah. Supaya setiap daripada pengurus kempen kita, bila kita jalankan kempen, baik di Sungai Petani ke, baik di Segamat ke, hatta dekat Kota Baru sekalipun, orang kita memang menguasai data dan menjalankan kempen pilihan raya itu dengan terurus. Sebab itu saudara-saudari, di belakang tabir sejak 2-3 tahun yang lepas, kita membangunkan satu aplikasi. Aplikasi yang bagi saya cukup penting kerana ia menggabungkan semua kempen dan juga gerak kerja pilihan raya kita atas satu platform. Okay. Mungkin ada yang beritahu apalah hebat sangat soal app semua ni. Semua ada app. Dia bukan soal app, saudara-saudari. Dia soal memperbaharui cara kita berkempen untuk memenuhi beberapa syarat asas untuk menang pilihan raya. Pertama, gerak kerja itu mestilah boleh diukur. Dan ukuran gerak kerja itu mestilah telus daripada peringkat yang paling bawah sampai peringkat yang paling atas, sampai presiden. Sebabnya begini, masalah yang ada dalam mana-mana parti politik, termasuklah keadilan sebelum ini, ialah bila nak masuk pilihan raya, semua bakal-bakal calon cakap dia maha hebat. Semua cukup hebat.
Saya turun ke bawah telah buat 800 program dalam 2 minggu. Korang gelak, aku selalu dapatlah benda-benda macam ni. Tak pernah ada Facebook, tiba-tiba tiap-tiap hari dia spam orang dengan Facebook dia. Saya ingat lagi 2-3 pilihan raya yang lepas kan. Bila nak masuk musim pilihan raya ni, saya duduk dekat kondo. Jadi surat itu akan dihantar dalam mailbox dekat bawah. Bila dekat dengan pilihan raya, memang pengurusan kondo saya naik sakit hati kat saya sebab surat yang datang dalam sampul-sampul tebal ni terlalu banyak, tak ada tempat, tak muat nak masuk dalam mailbox saya. Sebab apa dia? Bakal-bakal calon tiap-tiap minggu menghantar CV tebal mengalahkan tesis. Kalau hantar sekali tak apa, tiap-tiap minggu kau hantar. Baca ni segala benda dia buat. Kalau saya baca tu, dia tak payahlah bertanding kursi DUN, baik bertanding Presiden Amerika terus. Dah hebat macam tu dah, kan? Masalah yang ada dalam mana-mana parti politik di dunia ini, bila sampai ke nak masuk pilihan raya, semua merasakan mereka lah yang paling hebat untuk jadi calon. Saya hormati itu. Cuma kalau saudara-saudari berada di tempat saya dan Datuk Seri Anwar nak pilih calon ni, letih kita. Untuk berlaku adil kepada semua, kita kena pastikan bahawa calon-calon yang kita nak tampilkan itu adalah calon-calon yang betul-betul bukan saja gebang buat kerja, tapi ada bukti dan bukti itu boleh disahkan dengan pengundi biasa yang memang dia ini berkesan buat kerja di bawah. Sebab soal pemilihan calon adalah satu harapan dan kehendak rakyat kepada keadilan supaya kita perbaiki rekod lama kita. Memang pedihlah dengar orang duk marah keadilan, kata parti lompat, macam mana kamu pilih calon. Memang pedih sebenarnya. Saya selepas Datuk Seri Anwar dibebaskan tahun 2004, saya menyertai parti di awal penubuhan dan terus berada dalam barisan kepimpinan. Mula sebagai exco pemuda masa itu. Dan umur 26 saya terus jadi ahli majlis pimpinan tertinggi pada umur yang paling muda. Keanggotaan yang paling muda masa itu. Kemudian Datuk Seri Anwar dibebaskan tahun 2004. Jadi saya pun kata, dan terima kasih, saya tak berminat, Datuk Seri Anwar dah keluar. Jadi saya pun balik teruskan dengan kerjaya saya di korporat. Sehinggalah Datuk Seri Anwar pujuk balik untuk, cuma saya kena scam lah. Yang tu saya ungkit sampai sekarang kan. Sebab masa itu, Datuk Seri Anwar pujuk saya, dia kata, dia tahu saya memang tak minat politik daripada muda. Saya kenal Datuk Seri Anwar ni daripada umur 17, tingkatan 5. Saya memang tidak minat politik. Sebab saya tidak ada kesabaran macam orang politik ada. Orang politik, dia boleh buat, macam saya katalah, dia boleh hantar CV dia yang tebal tesis tu tiap-tiap minggu. Gila lah. Saya tak ada macam tu. Saya akan kira ni membazir, post mahal, print mahal, buat apa? Jadi Datuk Seri Anwar, saya ingat tahun 2009, pujuk saya, dia kata, tak apalah. Saya minta 2 tahun saja. 2 tahun, datang, saya jadi Chief of Staff Datuk Seri Anwar. Dan pada masa yang sama, saya jadi CEO Pejabat Ekonomi kerana pada ketika itu, Pakatan Rakyat baru menang 5 negeri. Jadi perlukan satu pasukan yang boleh mula membangunkan dasar-dasar yang boleh dikaitkan supaya orang kenal keadilan dan pakatan pada ketika itu. Kalau tidak, orang kata, kamu ni nak buat apa? Parti-parti ni apa beza kamu? Sebab itu saya dipanggil dan saya ingat sebab Datuk Seri Anwar kata, tak apalah, jangan bimbang, kamu tak payah jadi ahli politik, tak payah tampil ke depan pun. Hanya tumpu kepada membangunkan dasar-dasar dan program-program yang boleh membantu pakatan untuk mentadbir negara. Saya pun okeylah, saya ingat okeylah. 2 tahun, lepas tu saya balik semula ke korporat kan.
Tak jadilah kan. Lepas 2 tahun aku masuk lokap. Nak masuk korporat apa? Kan?